Hai, sama cikgu. Disebabkan ada cikgu tanya Winnie, apa platform Winnie guna untuk online learning? Oleh itu, hari ini Winnie akan rakamkan satu video tentang platform yang Winnie guna untuk online learning. Yang platform Winnie guna adalah Zoom. Zoom ni function dia kalau berbanding dengan Google Meet, dia ada yang sama, tapi Zoom dia ada function yang lebih banyak kalau berbanding dengan Google Meet. Nanti Winnie akan terang lagi apa function yang Zoom ada tapi Google Meet tak ada. Sekarang first step, Winnie akan tunjuk cara untuk downloadkan Zoom ini. Oleh itu, boleh Google search Zoom download for Windows. Tekan je download for Windows. Ini yang bagi Windows. Kalau bagi yang Mac, sebab Winnie bukan guna Mac, oleh itu Winnie pun tak pasti, tapi dia ada satu artikel yang ajar cara-cara untuk installkan untuk dalam MacBook. Oleh itu, cikgu-cikgu yang gunakan MacBook boleh tengok yang ini cara dia untuk install. Bagi Windows, dia akan keluarkan satu website yang macam ini dan dia akan cakap we are not downloading Zoom. Kalau nanti tak ada apa-apa, cikgu-cikgu boleh klik je restart the download. Kalau sudah download, di sini dia akan ada satu arrow dan cakap ini sudah download Zoom installer. Dan ini boleh dapat cari di dalam download punya file. Selepas download, boleh dapat cari di documents download sini, dia ada satu Zoom installer. Hanya tekan je, nanti dia akan automatic tolong downloadkan install dalam komputer atau laptop para cikgu. Selepas sudah install, dia akan ada satu yang ini Zoom dekat desktop. Ataupun kalau tak ada, boleh je drag dia keluar dan letak kat sini. Dan double klik dia, dia akan macam ini. Disebabkan Winnie sudah ada buat account, oleh tu saya tak payah login lagi. Tapi bagi cikgu-cikgu yang tak ada account, boleh je dia kalau tak salah dia akan nak cikgu-cikgu untuk login kan atau sign up. Selepas sign up, dia baru boleh masuk dapat macam ini. Digalakkan para cikgu gunakan sekolah punya email untuk login sebab kan yang itu work email. Oleh tu kalau work email guna je lah kalau ada. Kalau tak ada, guna personal email pun boleh. Selepas sudah login, ada account, dia akan keluar yang macam ini. Dia ada new meeting, schedule, join, share screen. Kalau nak ada meeting dengan murid-murid ke atau nak buat record, tekan je new meeting. Selepas sudah join, dia akan ada yang ini, join audio, join with computer audio. Oleh itu tekan je guna join with computer audio. Dan selepas itu, sini dia adalah beberapa function dia yang ada. Yang ini dia adalah share screen. Share screen tu dia ada berbagai screen boleh select. Kalau screen ni dia adalah semua yang dalam yang apa cikgu yang tengok dia akan share. Whiteboard. Yang ini dia pun ada whiteboard. Nanti Winnie akan tunjuk cara untuk guna whiteboard ini. Dia ada yang lain. Kalau Winnie nak tunjuk macam buku teks, saya share sahaja dan dia akan tunjuk. Dan dalam Zoom ini, cikgu boleh guna, kalau tengok sini, dia ada satu annotate. Tekan je dan cikgu boleh buat lukisan. Boleh je kalau ada apa highlight macam ini, dia adalah dia nak catat barang. Cikgu boleh highlight dan tunjukkan bagi murid-murid tengok. Ini nak buat catat barang. Ataupun kalau cikgu nak buat nak cakap teks ke pun boleh. Macam remember this pun boleh juga. Yang ini dia ada cikgu boleh macam gunakan whiteboard tapi ada textbook kat atas dan tulis dan highlight apa-apa yang penting, oleh itu murid boleh tengok. Ini function pertama dia kalau guna share screen ini.
Dan ini dia boleh clear all drawings juga. Dia pun ada stamp macam okay, ini yang penting letak je ini pun boleh juga. Okay, ini adalah function pertama iaitu share screen dan juga annotate. Dan annotate ini bukan sahaja cikgu boleh guna, murid-murid kalau join Zoom ini mereka boleh guna juga. Oleh tu kalau cikgu tak nak murid gunakan annotate, tak nak mereka lukis apa-apa semasa cikgu sedang ajar, boleh je kat sini disable participants annotation. Oleh tu murid-murid mereka tak dapat buat apa-apa lukisan. Ini adalah satu kebaikan untuk kontrolkan murid-murid tak nak ganggukan kelas juga. Okey, ini adalah cara pertama. Okey, cara kedua bagi Zoom ini adalah dia boleh guna whiteboard. Macam mana boleh guna whiteboard? Tekan je share screen juga. Share screen, dia sini ada satu whiteboard. Tekan sahaja guna whiteboard dan share. Dan dia akan ada satu whiteboard. Dan boleh besarkan dia dan boleh buat apa-apa. Boleh function dia macam satu whiteboard. For example, kalau saya ajar Mac, saya boleh bagi tahu mereka, okay, ratio flour dan to water 5:3. Dan kalau for 80 gram, how much gram? Okay, kalau macam ni, boleh, yang whiteboard ni dia memang secara whiteboard yang biasa cikgu guna dalam whiteboard saja. Hanya dia ada limitation tempat dia lah untuk guna. Tapi dia pun boleh tekan clear, dia pun boleh clearkan all drawing sahaja. Ataupun kalau yang itu memang cikgu nak share, save dan share dalam Google Classroom, boleh je tekan save ini. Dia akan savekan drawing itu dalam picture. Dan after that, cikgu boleh share dalam Google Classroom sebagai satu macam ulang kaji bagi murid-murid boleh rujuk balik. Ini adalah function bagi whiteboard. Dia sama je dengan annotation. Dia boleh buat apa-apa pun boleh. Hanya yang ni memang clearly whiteboard sahaja. Boleh buat, boleh tulis yang penting punya barang kat sini. Yang ada apa-apa cikgu nak murid-murid tengok, boleh tulis sahaja. Selepas itu, iaitu record. Record tu bagi saya memang penting sebab saya tak biasa buat online classes dengan murid-murid. Oleh itu saya biasa record sahaja yang kelas saya dan letak dalam Google Classroom. Oleh itu macam mana saya boleh record? Kat sini dia ada satu button record. Boleh tekan sahaja record dan dia akan automatic record. Kalau kadang-kala cikgu nak pause, nak pergi tantas ke atau ada barang penting nak buat, dia boleh juga pause sahaja. Dan kalau sudah habis, boleh just stop recording dan dia akan, the recorded file will be converted to MP4 when the meeting ends. Oleh itu, maksud dia adalah kalau end meeting, kalau sudah end meeting, dia akan automatic convert yang tadi punya recording into video dan selepas tu cikgu boleh upload sahaja. Macam ini. Ini adalah video saya. Oleh tu saya boleh upload sahaja ke Google Classroom saya bagi murid-murid tengok. Ini adalah recording function dalam Zoom ini. Okey, dan sekarang Winnie akan ajar cara untuk linkkan Zoom dengan Google Classroom. Okey, kami pergi Google Calendar dulu. First need to log in to account yang ada Google Classroom punya. Seperti yang Winnie punya, Winnie guna Teach for Malaysia punya account. Oleh tu Winnie login dalam Teach for Malaysia punya account. Dan kat sini boleh je, okay, yang sini My Calendar sini, ini semua adalah kalender-kalender bagi Google Classroom
yang saya ada. Macam mana saya boleh buatkan Zoom call dengan murid-murid saya? Saya tekan je create. Okay, create. Okay, mungkin saya nak cakap okay, chapter 4 ratio. Okay, saya nak buat dengan kelas 1S saya. Okay, okay, saya buat hari Isnin. Mungkin pukul 1, pukul 2 sampai pukul 3. Dan sini add guest, saya akan tulis yang kelas Google Classroom saya, iaitu TLP Matematik. Dan kami akan ambil yang orang punya. Okey, kami tekan sahaja, tekan ini. Dia akan add yang murid-murid dalam situ. Okey. Dan sini conference ini, sebab kami ada conference dengan mereka kan. Sini boleh choose nak ada Google Hangout Meets ke atau Zoom Meeting. Kalau Zoom Meeting, tekan sahaja Zoom Meeting. Dan selepas itu, sebab Winnie tidak ada login dalam sini, oleh itu dia tak akan keluarkan yang link itu. Tetapi kalau sudah login, dia akan keluar link itu. Okey, Winnie showkan Google Hangout Meets punya. Saya buatkan Meets itu, dia akan keluar yang Meet punya. Kalau saya tekan yang Zoom punya, dia pun akan keluar yang Zoom punya jika Winnie sudah login. Oleh itu, ini adalah cara yang para cikgu boleh guna kalau nak ada online classes dengan murid-murid guna Zoom. Dan nak buat kalender, nak buat appointment dengan mereka, boleh je datang Google Calendar dan buat macam ini.